Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kepada semua yang baru sampai ke channel aku ni, welcome. Jangan lupa tekan butang subscribe and of course the bell notification dekat bawah. Jangan lupa, okay? And to all of my subscribers, aku nak cakap thank you so much for all of your support. Aku memang appreciate korang punya support. Aku akan doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sihat walafiat. Okay guys, untuk malam ni aku nak share dengan korang satu kisah mengenai seorang wanita yang baru sahaja menghabiskan dia punya pelajaran dan ingin menjadi cikgu di luar negara. Okey, kisah ini adalah antara dia dan juga pelajarnya, dan satu kejadian yang tragik telah berlaku apabila dia berada di negara orang asing. So, tanpa membuang masa lagi, let's get into the video guys. Lindsay Ann Hawker telah dilahirkan pada tahun 1984 di Coventry, England, merupakan seorang anak kepada pasangan Bill dan juga Julia Hawker. Dia baru sahaja menamatkan ijazah sarjana dia di University of Leeds dalam bidang biologi pada tahun 2006. Macam Mak Saleh ni macam biasalah, diorang ni lepas dah habis study semua, diorang macam nak take a breather, take a chill sikit kan, lepak-lepak sikit. Diorang nak travel ke negara orang, diorang nak jelah belajar pasal culture diorang, semua benda kan. So benda ni pun Lindsay dia telah membuat keputusan untuk travel around the world, okay? Dan tempat yang telah dipilih oleh Lindsay adalah negara Jepun, okay? Macam mana dia telah membuat keputusan ni adalah apabila dia dah buat research tentang negara Jepun ni. Ia adalah salah satu tempat yang paling selamat di dunia ni. So apabila dia sambil-sambil melancong dekat sana lah, okay, sambil dia melancong dalam a few months jugalah, dalam beberapa bulan, dia pun ada juga mencari kerja jugalah sambil-sambil melancong tu. Of course lah, bila dah melancong tu, bila dia pun berhasrat untuk untuk menjadi seorang guru. So dia mencuba untuk bekerja di tempat orang lain, okay, ataupun di negara lain. So pada tahun 2006 dia telah diterima ataupun dia telah mendapat satu pekerjaan untuk menjadi seorang guru bahasa Inggeris, dan tempat yang dia dapat tu adalah, nama dia adalah Nova, iaitu ia adalah satu institusi swasta yang berletaknya ataupun yang terletaknya di Koiwa, Tokyo. So sepanjang dia berada dekat sana kan, dekat Jepun kan, dia juga selepas mendapat pekerjaan semua, dia of course dia ada juga mendapat tempat tinggal jugalah. So dia ada sewa satu apartmen, dan dalam apartmen tu juga dia ada share dengan dua orang rakannya, okay? Dua orang rakannya yang bekerja dekat sana juga. Dan selain itu, okay, of course lah, bila kita dekat negara orang kan, kita of course kita have fun, kita jumpa dengan orang-orang baru, buat kawan baru, tetapi kita masih rindu dengan keluarga kita sendiri. So this is the case for Lindsay juga, okay? So Lindsay dia rindu dengan keluarganya, and dia sentiasa berhubung dengan keluarganya dan juga teman lelakinya, okay? So macam mana dia keep in touch dengan family dia adalah melalui email dan juga melalui aplikasi Skype, dan of course lah dia akan telefon dorang lah, okay? So time tu tahun 2006 kan, tak ada lagi aplikasi yang kita boleh nak FaceTime bagai kan, video call semua. So time tu Skype was the thing lah yang diorang guna untuk long distance punya nak keep in touch lah. So ia adalah satu aplikasi yang amat membantu. So okay, cerita dia bermula dekat sini tau, okay? Selepas dia dah settle down semua pada 20 Mac, okay, pada 20 Mac time tu dia dah bekerja, okay, dia dah bekerja, and dia dah biasalah ulang-alik daripada tempat tinggal je pergi ke tempat kerja dia. So itu macam benda yang setiap hari yang dia buat lah. And apabila dia dekat sana, dia punya pengangkutan yang digunakan oleh ni adalah melalui basikal dia, okay, basikal. And then kita tahu dekat Jepun ni, diorang punya public transport memang top class lah, okay, sebab majority orang akan pakai public transportation. So sebagai contoh, kereta api, taksi dan sebagainya lah. So macam Lindsay ni, dia akan ulang-alik lah, dia akan menaiki basikal dia ke stesen kereta api and pergi ke tempat kerja. So dia ulang-alik benda yang sama. So pada suatu hari kan, apabila dia menaiki kereta api, dan the moment dia turun daripada kereta api tersebut, dia nak menuju ke basikalnya,
and tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak dikenali olehnya telah menegurnya, and Lindsay macam heran lah, siapa pula ni kan, tegur aku tak pasal kan. So macam dia pun macam pelik, and lelaki tu berkata kepada Lindsay bahawa dia adalah salah seorang pelajarnya. And that time Lindsay dia macam jam sikit lah, dia macam, aku tak pernah nampak muka engkau dalam kelas aku, contoh macam tu lah aku rasa reactionnya kan. So dia macam, tak, aku tak kenal kau, siapa engkau kan. So lelaki tersebut dia macam mencuba untuk meyakinkan si Lindsay ni, dan dia juga telah memberitahu Lindsay hasratnya bahawa dia hendak Lindsay untuk mengajarnya bahasa Inggeris secara peribadi, dan lelaki ini akan membayar Lindsay dengan kadar pembayaran yang tertentu. So dia ni macam mencari macam private tutor lah. But yelah, time tu macam terlampau sudden tau. So Lindsay macam risau and keliru semualah, macam-macam perasaan dia ada lah. And dia macam tak cakap banyak, dia malas layan lelaki tersebut. Dia pun terus beredar daripada tempat itu dengan menaiki basikal dia. Tapi kan guys, apa yang menakutkan adalah apabila Lindsay dah beredar daripada tempat tersebut, lelaki itu somehow mengejarnya. Mengejarnya, and Lindsay of course dia ketakutan and dia bawa basikal laju gila, and tetapi lelaki tersebut masih lagi mengejarnya. So dalam pengejaran dorang tu pengejaran dorang ni, sampailah mereka bekejar ke tempat ataupun ke apartmen Lindsay, dan dekat situ Lindsay of course dia berhenti sebab dia nak naik rumah dia, and lelaki itu pun sampai. Tapi apa yang kelakar ni kan guys, lawak tu, bagi aku ni lawak lah. Dia dah kejar-kejar Lindsay semua, tiba-tiba dia meminta pertolongan Lindsay. Apa pertolongan tu? Apa pertolongan tu adalah dia meminta Lindsay untuk memberikan dia air minuman. Member haus guys, penat kejar Lindsay. So Lindsay macam pelik lah. Kalau aku pun aku macam, jadah aku ni kan. So tapi yelah, macam Lindsay ni pula dia adalah seorang yang baik hati, and of course dia adalah seorang guru kan, and dia pun teringat balik bahawa lelaki ni cakap dia adalah seorang pelajar kan. So dia kesian lah, dia kesian, dia rasa bersimpati. So because of that, dia kata tak apa, boleh naik ke rumah aku. Tapi kan guys, dengan mengajak lelaki tersebut untuk naik ke rumah dia adalah satu benda yang berisiko. Tetapi Lindsay dia tahu bahawa dalam rumah dia ada lagi 2 orang rakannya. So dia aware, dia sedar tentang risiko itu, and dia macam tak berapa nak risau lah. And Lindsay ni pun dia pandai juga. So apabila dia telah mengajak lelaki tersebut untuk naik ke apartmen dia, and then apabila mereka masuk sahaja ke rumah Lindsay, dia terus as a, apa orang kata as a safe punya step lah kan, orang kata dia telah memperkenalkan lelaki tersebut kepada kawan-kawan dia. So macam kalau lelaki ni nak buat bukan-bukan tu, aku rasa memang silap lah. So setelah dah masuk ke rumah Lindsay, and ada benda, ni lah dia, ni mental dia mula start dekat sini lah. Ada satu peristiwa terjadi tau. Apabila mereka dekat rumah Lindsay tu, Lindsay biasalah masuk rumah letak barang semua kan. Lelaki tersebut telah mencapai sekeping kertas, dan dia ada melakar wajah wanita, dan dalam kertas tersebut dan atas kertas tersebut dia juga telah menulis nama, email dan juga nombor telefon. And apa yang bagi aku macam gila lah mamat ni kan, lakaran wajah yang dilukis tu adalah muka, seakan-akan muka Lindsay tau. And dekat kertas tu juga dia telah menulis nama dia. So nama lelaki tersebut yang ditulis atas kertas tu adalah Tatsuya Ichihashi. So from there kita dah kenal siapakah lelaki ini. So Lindsay pun dah macam so kau ni lah Tatsuya Ichihashi. Lah, aku nak cerita sikit pasal Tatsuya Ichihashi ni. Dia adalah seorang lelaki yang dilahirkan pada tahun 1979, and dia ni background family dia agak masyhur lah. Sebab bapa dia adalah seorang doktor perubatan, dan ibunya pula adalah seorang doktor pergigian ataupun dentist lah. So Tatsuya ni dia telah graduate ataupun telah menamatkan dia punya pelajaran di University of Chiba pada tahun 2005. Tetapi selepas dia punya belajar tu, dia ni menganggur lah. Dia menganggur, dia kerja, but dia still dapat duit belanja ataupun duit poket lah. Kalau orang Mak Saleh kata allowance.
daripada mak bapak dia. Of course lah, mak bapak dia kerjaya diorang memang power lah kan. Yalah, seorang doktor, seorang dentist kan, so of course lah. Dan untuk Tatsuya ni pula, dia tidak ada sebarang rekod jenayah tau pada sebelum ni. Cuma ada satu ketika dahulu lah, dia pernah lah ada terlibat dalam dia telah menyerang seorang wanita dan juga merompaknya. Tapi kes itu telah diselesaikan di luar mahkamah disebabkan bapa Tatsuya ni telah membayar wang pampasan kepada mangsa tersebut. So nama Tatsuya tu clear lah daripada rekod tersebut. And lagi satu lah pasal Tatsuya ni, ada benda yang macam bagi aku macam pelik sikit lah. Okay, dia ada satu obsession tau. Okay, dia ada obsession terhadap badan dia sendiri. Dan dia ni suka dekat komik manga. So aku rasa daripada lukisan yang telah dilukis olehnya tu, aku rasa daripada komik manga lah kot kan. Dia pandai lukis kan. Biasalah orang Jepun ni kan, diorang punya art tu macam macam sikit lah So alright, berbalik kepada Lindsay. Okay, so macam seperti kita tahu, Tatsuya ni dia telah meminta Lindsay untuk mengajarnya bahasa Inggeris secara peribadi. Lindsay pun telah bersetuju. So pada 24 Mac tahun 2006, mereka telah mengadakan sesi pembelajaran mereka yang pertama di sebuah kafe. Okay, dan selepas habis diorang punya sesi pembelajaran tersebut, Tatsuya hendak membayar Lindsay, tetapi dia telah memberitahu bahawa dia terlupa nak bawa duit. So because of that, Tatsuya dia mengajak Lindsay untuk pergi ke apartmen dia untuk mendapatkan wang lah. Si Tatsuya nak bayar je ni. So of course masa awal-awal tu Lindsay macam ralat sikit lah, macam yelah tiba-tiba nak kena pergi rumah orang yang tak dikenali kan. Of course lah, walaupun dia tahu lelaki ni nama dia Tatsuya and dah jumpa, tapi jumpa first time kot, of course dia rasa takut kan. And dia dekat negara orang pula. So lama-lama macam tu Lindsay dia setuju. Dia setuju untuk pergi ke rumah Tatsuya. So mereka pun beredar daripada kafe tersebut dan mereka telah menuju ke rumah Tatsuya dengan menaiki sebuah teksi. Okay, and apabila mereka telah tiba di rumah Tatsuya tu, Lindsay ada cakap kepada pemandu teksi tersebut bahawa dia akan datang balik. Okay, dia akan naik teksi yang sama dan pulang ke rumah. So selepas mereka dah naik ke rumah Tatsuya, and agak lama jugalah pemandu teksi tu tunggu. So macam pemandu teksi tu macam pahal lama sangat 2 ekor ni kan. Kata ya perempuan ni nak turun balik tapi tak muncul-muncul. So pemandu teksi tersebut membuat decision untuk beredar daripada situ. So okay lah, dia pun pulang. And then kan guys, lama kelamaan pada hari tersebut kan, kawan-kawan Lindsay dekat apartmen macam risau lah. Risau dan heran sebab dah pukul berapa Lindsay masih belum pulang ke rumah lagi. So mereka dah macam dah tak boleh duduk diam lah. Okay, so dalam kerisauan mereka tersebut, mereka telah membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Okay, mereka pergi ke balai polis dan membuat laporan tentang kehilangan Lindsay guys. Okay, this is where the mystery starts. So selepas buat laporan kepada polis, pihak polis pun tanpa membuang masa terus bergegas ke rumah Tatsuya guys. Okay, bagus jugalah diorang terus datang ke rumah dia. Dan pada masa tu Tatsuya ada dekat rumah and dia telah mendapat tahu ataupun dia telah merasakan tentang kehadiran polis ke rumah dia. So bila dia tengok polis dah sampai rumah dia, dia pun kelang kabut dah. Member kelang kabut guys, member kelang kabut terus lari. Terus lari dengan berkaki ayam guys. Okay, so polis pun macam sebelum sempat polis nak masuk ke rumah dia, Tatsuya berjaya melarikan diri dan entah ke mana dia menghilang, aku tak tahu. So kat situ polis telah gagal untuk trace Tatsuya ni. So disebabkan itu, pihak-pihak polis ni mereka telah menerima satu kecaman yang teruk lah, sebab nampak macam dorang ni membuat kerja yang sambil lewa. Tetapi yang bagusnya pasal pihak polis ni, mereka masih tidak berputus asa. Okay, mereka tidak berputus asa. Mereka geledah semua barang-barang dekat rumah Tatsuya tersebut. And yang paling kesian apa tau guys? Yang paling kesian is pihak polis telah menjumpa mayat Lindsay yang dalam keadaan telanjang dalam tub mandi dipenuhi oleh pasir-pasir dan juga tanah kompos. So daripada situ kita dah boleh nampak apa intention ataupun apa next step si Tatsuya nak buat sebenarnya. Ada dua. Sama ada dia sedang menunggu pada masa yang sesuai untuk menanam si mayat si Lindsay ni, ataupun dia sedang menunggu untuk mayat Lindsay ni untuk reput. Gila, mental.
Dan apa yang telah dipastikan oleh pihak polis adalah Lindsay telah dirogol sebelum dia dibunuh oleh Tatsuya. Okey, Tatsuya telah membunuh dia dengan cekikan yang kuat, dan polis juga telah mengesan beberapa kesan lebam di badan Lindsay, dan itu menunjukkan bahawa Lindsay dia tidak give up. Dia time tu dia tengah berlawan balik dengan Tatsuya. Apabila dia telah dicederakan oleh Tatsuya, Lindsay ni dia fight balik dengan Tatsuya ni. Tetapi apa yang sedihnya adalah Lindsay telah meninggal dunia, guys. So untuk Tatsuya ni pula, Tatsuya selepas dia berjaya melarikan diri, dia telah menjadi buruan polis untuk selama 2 tahun setengah, guys. 2 tahun setengah itu adalah masa yang lama, dan sepanjang 2 tahun setengah itu dia memang hidup merata tempat, dan dia juga sentiasa follow tentang perkembangan pemburuannya oleh pihak polis. Dan okey, biasalah, okey, bila dah jadi pembunuh kan, mereka akan buat apa sahaja untuk selamatkan diri. So untuk kes Tatsuya ni pula, dia sanggup membuatkan apa sahaja so that orang takkan boleh cam dia, takkan jumpa dia. Sampai satu masa ni, guys, dia membuat keputusan untuk membuang tahi lalat di pipinya dan juga menggunting bibirnya, guys. Gila weh. Sampai tahap macam tu, bai. Dia tak nak orang cam muka dia ni, sebab time tu dia punya muka dia dah terpampang kat merata tempat tau. Pihak polis dah tampal semua kan. Okay, Tatsuya wanted sini, wanted sana kan. So orang semua dah cam siapakah Tatsuya Ichihashi ni. Dan dia juga telah pergi ke beberapa klinik untuk membuat pembedahan plastik di muka dia, guys. Dia telah membuat pembedahan plastik di bahagian hidungnya. Dia memang dah ubah, dia buang tahi lalat dia dah gunting dia punya bibir, and this time dia buat plastik surgery dekat hidung dia pula. So memang adalah perbezaan sikit lah. Okay, aku tak apa-apa nak pastilah, memang boleh tak cam 100% ke apa kan. Okay, so dia telah mencuba sedaya upaya untuk tidak dicam oleh orang lain. Tapi macam biasalah, guys, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. So samalah macam si Tatsuya ni, dia punya escape plan dia ataupun dia punya pelarian tu telah pun gagal, dan polis berjaya untuk menangkapnya, guys. So macam mana dia ni ditangkap oleh pihak polis adalah pihak polis telah mendapat beberapa maklumat daripada kaki tangan klinik-klinik yang telah dihadiri oleh Tatsuya untuk membuat pembedahan plastik di muka dia tersebut. So polis dengan kaki tangan tersebut memang kerjasama lah, and kaki tangan klinik tersebut telah memberi sebanyak information ataupun sebanyak maklumat yang boleh supaya Tatsuya ni ditangkap, sebabkan kaki tangan tersebut boleh cam muka Tatsuya ni. So selepas dia telah ditangkap, dia ada juga membuat satu pengakuan tentang pembunuhan si Lindsay ni. Tapi macam biasalah, alasan yang diberi tu memang sentiasa bullshit lah. Okay, memang yang pelik, memang tak boleh percaya punya lah cakap diorang ni kan. Apa yang dikatakan oleh Tatsuya adalah pembunuhan Lindsay tersebut adalah secara tidak sengaja. Memang bullshit tu, merepek, mengencing dia kerja. Aku tak faham betul lah diorang ni kan. Dah obvious kot kau bunuh dia kan. Dah lah kau ni stalker gila kan. Okay, the reason why dia kata tak sengaja adalah, why dia cekik Lindsay adalah untuk menghalang si Lindsay ni menjerit dan orang lain akan dengar. Apa benda lah kau ni, kau dah cekik dia, jadah kau dah threaten dia, nak rogol dia bagai, cederakan dia bagai, mestilah untuk menjerit. So benda tu memang polis tak percaya lah. Siapa nak percaya, betul tak? So selepas kejadian tersebut, Tatsuya ni telah dijatuhkan hukuman, tetapi hukumannya adalah hanya hukuman penjara seumur hidup. Ramai yang tidak berpuas hati sangatlah aku rasa tentang hukuman yang dijatuhkan ke atas Tatsuya ni. Of course ramai nak dia ni dijatuhkan hukuman mati, tetapi dekat Jepun ni diorang punya law dia kan, diorang punya law ni berbeza sikit lah dengan negara lain. Okay, untuk seseorang pembunuh ni untuk dijatuhkan hukuman mati, dia kena membunuh at least seorang ataupun lebih daripada seorang mangsa, baru mereka boleh dijatuhkan hukuman mati. So untuk kes Tatsuya ni pula, Lindsay ni adalah pembunuhan yang pertama, mangsa yang pertama. So which is hukuman penjara je lah, penjara seumur hidup. Okay, and then kan, selepas dia telah dimasukkan penjara, ada benda macam somehow Tatsuya ni dia dapat macam ilham dalam penjara kan. Okay, sepanjang masa dia meringkuk dalam penjara ni, dia ada menulis. Dia ada menulis, guys. Dia ada menulis sebuah buku. Okay, dan buku itu ada tajuk dia. Okay, so buku itu berjudul Until I Was Arrested. Aku tak boleh lah lagi tulis buku, bye.
So buku itu berjudul Until I Was Arrested, dan yang epicnya buku itu kan Tatsuya je dah cakap yang dia akan memberikan segala royalty daripada penghasilan dan juga penjualan buku tersebut kepada keluarga Lindsay. Tetapi which is obviously jugalah, of course lah, keluarga Lindsay akan reject. So keluarga dia memang tolak lah penawaran tersebut mentah-mentah guys. Of course lah, kau dah bunuh anak orang kan, lagi kau nak konon tunjuk baik lah macam ni lah. Aku rasa kalau lah itu intention dia kan, tapi memang kena reject kau-kau lah. And apa yang epic is buku ini telah menjadi satu buku yang one of the top selling books, ataupun je lah top selling punya buku dekat Jepun tau. Okay, and yang lagi gempak is buku yang ditulis oleh Tatsuya ni telah diadaptasikan untuk menjadi sebuah filem yang bertajuk I Am Ichihashi, A Journal of a Murderer, dan filem itu telah dibintangi oleh pelakon Jepun yang bernama Dean Fujioka. So basically buku yang ditulis oleh Tatsuya itu adalah mengisahkan apa yang telah dilakukan oleh dia sepanjang masa dia menjadi buruan pihak polis. So so itulah dia buku yang ditulis oleh Tatsuya Ichihashi. So alright, aku rasa sampai setakat sini sahaja tentang kisah Lindsay Ann Hawker dan juga Tatsuya Ichihashi. Satu kejadian yang teramat tragik terjadi kepada seorang wanita yang mempunyai kerjaya yang begitu cerah yang menunggu di depannya, tetapi telah dihancurkan oleh pelajarnya sendiri. So kalau korang ada anything yang korang nak cakap tentang kisah ni, kau boleh tulis kat komen. And if any of you yang dah baca buku dia ataupun yang dah tengok, korang pun boleh tulis dekat dalam komen juga apa pendapat korang kan, best ke tak kan. And aku just aku memang kesian sangat lah dekat family Lindsay ni. Aku tak boleh imagine apa ibu bapa dia Bill dan juga Julia Hawker terpaksa lalui tau. Okay, dan aku just harap benda macam ni takkan berlaku dekat orang lain lah. Okay, sebab ini ada satu benda yang tak tahu lah, menakutkan tau zaman sekarang ni. Okay, ini kau bayangkan lah, cerita ni dah how many years ago. Macam sekarang ni dengan all of this technology semua kan, aku rasa lagi, aku kata the risiko tu lagi tinggi lah kalau nak bandingkan dengan dulu. So aku just harap kita ni sentiasa doa lah untuk mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Okay, supaya kita, diri kita sendiri, family kita, orang yang kita sayang, kawan-kawan kita, okay, sentiasa be safe. So kalau korang suka kepada konten aku ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe, turn on the bell notification button, and of course I will look forward for the next content for you guys. As always, never stop creating. I will see you in the next video. Stay safe, take care, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye guys.